أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak di atas dendangan ayat Al-Quran Surah Al-Alaq seperti tadi oleh abang-abang intim kita. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi memulakan Malaysia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi. Kembali bersiaran pada hari ini, Khamis 17 Ramadan 1442 Hijrah. Temankan kami berdua pada mulanya di sini. Saya Hanif Miswan dan juga saya Ani Mizati. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi untuk 17 Ramadan. Salam nuzul Al-Quran diucapkan kepada anda semua umat Islam yang pastinya kita mengetahui tentang peristiwa di sebalik 17 Ramadan, di mana hari turunnya Al-Quran, di mana kitab yang kita jadikan panduan sehingga ke hari ini. Masya-Allah, kita menjadikan ianya sehingga ke hari ini. Bagaimana surah yang pertama, surah yang dibacakan tadi oleh intim, surah Al-Alaq yang pertama diturunkan kepada Nabi junjungan kita, sehinggalah berperingkat-peringkat, panduan demi panduan, diikuti dengan surah demi surah yang kita jadikan sehingga ke hari ini. Jadi Alhamdulillah, kita raikan dengan penuh rasa cinta dengan Al-Quran, dengan penuh rasa dekat diri kita dengan Al-Quran. Banyak sebenarnya yang kita boleh kongsikan pada hari ini, antaranya mungkin amalan-amalan yang kita boleh sama-sama lakukan, kan? Tips yang kalau mungkin sebelum ini kita jauh dengan Al-Quran, jadikan hari ini sebagai hari untuk kita lebih dekat, lebih sayangkan Al-Quran, insya-Allah. Seperti kebiasaannya, kalau Ramadan ini Al-Quran sebagai mukjizat teragung, antaranya adalah setiap kali berpuasa itu pastinya antara sasaran ataupun amalan kita adalah untuk khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dan sepanjang bulan Ramadan ini, mungkin kalau belum ada yang berkesempatan untuk mulakan, mungkin hari ini boleh mulakan. InsyaAllah, tidak salah sekurang-kurangnya dengan sehari satu muka surat atau dua muka surat pun memadai, tapi kalau lebih lagi bagus. Jadi kita hari ini akan berbicara dengan lebih mendalam insya-Allah berkaitan dengan penghayatan peristiwa nuzul Al-Quran seperti yang dikatakan tadi, ayat 1 hingga 5 yang diturunkan pada hari ini, dan juga berkenaan dengan menghayati mukjizat teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita berdua saja, Nim. Betul, kita ada juga seorang wanita cantik berbaju hijau bertenun emas. Marsilah Hasan juga bersama dengan kita di MHI. Ya, Assalamualaikum kepada anda semua. Terima kasih kerana menonton kami. Okey, bila kawan-kawan saya di sana bercakap mengenai penghayatan kita, kan, nuzul Al-Quran ini untuk kita sentiasa memperbanyakkan ibadat kita. Kerana kalau sebelum ini kebiasaannya sambutan nuzul Al-Quran ini diserikan dengan tadarus, majlis sebegitu dan sebagainya, tetapi disebabkan situasi semasa yang melanda kita, pelaksanaan tadarus dan sebagainya tidak dibenarkan. Jadi kesempatan ini kita boleh gunakan untuk kita merapatkan lagi silaturahim kita dengan keluarga kita tahu sebenarnya.
Contohnya kan kita boleh membaca Al-Quran bersama dengan suami, isteri dan juga anak-anak dan juga keluarga kita kan dalam masa yang sama tu dapat pahala, dapat kita belajar sesuatu yang baru dan mengeratkan silaturahim. Betul. Jadikan Al-Quran ini tips sedikitlah kalau macam mungkin kita dah yang bagi jarang kan jarang baca Al-Quran. 5 minit sahaja kita spend satu hari. Cuba 5 minit, selepas itu anda akan sedar tak sedar dah 1 jam dah baca Al-Quran. Daripada hari ke hari kita improve ataupun kita perbaiki dari segi itu. Dan kalau mungkin boleh kongsikan di sini, ada satu kajian yang dilakukan oleh Dr. Al-Qadi, di mana doktor ini lakukan kajian pendengarkan bacaan Al-Quran kepada mereka yang tidak faham langsung bahasa Arab, mereka yang tidak tahu itu merupakan ayat Al-Quran. 97% daripada kajian itu dapat menenangkan dan menyembuhkan penyakit. Masya Allah, ini antara gelombang ataupun frekuensi Al-Quran yang dialunkan itu dapat sedikit sebanyak meredakan, memberikan ketenangan dan secara tidak langsung menyembuhkan pelbagai penyakit insya-Allah. Tapi semua dengan izin Allah. Jadi hari ini kalau seperti mana yang Marisela kongsikan tadi, tidak dapat dilakukan tadarus Al-Quran, yang diajak ataupun yang ingin diraikan adalah sama-sama baca Al-Quran. Kan ada juga yang menganjurkan 12 jam tanpa henti bacaan Al-Quran dibaca di rumah dan bersama-sama dengan geng tadarus lah, tadarus insya-Allah. Ya, betul. Dan sebab sekarang pun sejak musim PKP tahun lepas, ramai juga bertadarus secara dalam talian kan. Betul. Kalau kita ada macam dalam grup, kita bahagikan siap-siap juzuk masing-masing tu, masing-masing sambung, kemudian lepas tu kita perdengarkan dan di malam terakhir kita buat satu sesi Google Meet untuk kita sama-sama tamatkan. Itu pun antara norma baharu yang baik juga yang boleh kita kongsikan. Dan sedar atau tidak, kita selalu cakap ayat ni baca kan, baca Iqra. Itu sinonim kepada ayat pertama tentang bagaimana berkaitan dengan pembacaan itu sangat penting. Dan kita memang sangat dituntut, tak kisahlah dalam apa cara sekalipun, untuk lebihkan membaca, untuk selalu membaca, untuk memulakan sesuatu dengan bacaan. Jadi itu kepentingan dalam sedar tak sedar bahawa ayat pertama yang turunkan dalam nuzul Al-Quran itu pun berkenaan dengan membaca kan. Betul. Sebab sekarang kan kita berada seperti yang Hanif katakan, kita berada dalam era zaman digital sekarang ni, segalanya di hujung jari. Kalau kita tak reti membaca Al-Quran dan sebagainya, kita boleh Google dan sebagainya. Banyak aplikasi-aplikasi yang disediakan untuk kita belajar bagaimana untuk membaca Al-Quran. Dan dalam masa yang sama kita boleh, kata orang tu, kalau ada masa tu, bila-bila masa saja kita boleh belajar mengaji, boleh mendengarkan ayat-ayat suci alunan Al-Quran dengan telefon bimbit yang kita ada. Itu antara orang kata alternatif mudah yang boleh kita gunakan pada masa kini untuk kita sama-sama mendekatkan diri dengan Tuhan. Okey, semoga kita semua menjadi seorang insan ataupun umat Islam yang setiap hari mesti ada bacaan Al-Quran yang kita dendangkan insya-Allah sehingga akhir penghujung kehidupan kita. Okey, kita nak kongsikan seperti biasa statistik COVID-19 harian. Okey. Dia pun baca juga ni. Dia kalau dah hari-hari sebut sampai COVID harian, COVID-19 harian, seperti biasa kita nak kongsikan, semakin lama semakin membimbangkan. 3,142 kes baru yang dicatatkan. Hanif juga tadi sempat saya dengar anda di MAIPS. Ya, malam tadi sempat berlintas langsung dari MAIPS Serdang dan difahamkan di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 bersepadu MAIPS Serdang itu semakin hari semakin ramai bilangan yang mendaftar masuk berbanding yang keluar. Dan sekarang secara puratanya lebih kurang 600 ke 700 orang akan masuk setiap hari. Bayangkan kalau semalam saya bersiaran pada jam 11 malam, pada ketika itu pun ada lagi yang datang. Ada lagi yang masih masuk. lagi dipindahkan ke situ. Jadi dengan angka 3,000 semalam saya sempat bertanya kepada yang bertugas, dengan Selangor yang paling tinggi juga mencecah 4 angka, mereka menjangkakan bahawa Aidilfitri pada tahun ini akan lebih meriah dalam erti kata ramai yang bersama-sama di sana. Dan bayangkan petugas di sana secara keseluruhannya 1,200 orang. Jadi memang sangat ramai. Di Selangor saja 1,019 orang. Kan? 1,019. Ya, Perlis pun makin ada dan juga membimbangkan juga adalah di Pantai Timur, Pahang, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Sarawak juga semakin meningkat kesnya dengan varian yang sangat tinggi, kadar keberjangkitan yang sangat tinggi juga. Maksudnya cepat merebak di sana sebab kes sekarang dengan kes sporadik, kita tak tahu asal usulnya di mana, siapa-siapa saja boleh terdapat di mana-mana saja. Jadi itu memang sangat membimbangkan kes sekarang ni ya. Okey, angka ini bukanlah sebab kita selalu dengar kan mereka kongsi di media sosial yang mana angka ini adalah dibuat-buat kerana nak raya, tak dibenarkan untuk balik kampung dan sebagainya. Terbukti bila kita pergi ke MAIP sendiri seperti mana yang Hanif kongsikan, pada jam 11 malam masih ada lagi yang masuk disebabkan positif COVID-19. Jadi kita sama-sama mengharapkan agar pertama sekali kita nak landaikan sebelum kita dapat vaksin kan. Itu yang pertama sekali yang kita faham. Perisai kita adalah sekarang ini jaga
SOP. Sebab vaksin ni kita tak tahu bila kita punya giliran. Betul, itu yang paling penting sekali kan, sebab kita tak tahu bila giliran kita untuk menerima vaksin COVID-19, dan dalam masa yang sama untuk kita menunggu giliran kita menerima vaksin COVID-19 sangatlah penting untuk kita sama-sama melakukan kawalan kendiri. Seperti biasalah, jangan kita lupakan sebab kita dah lebih setahun dah kita berperang dengan pandemik ini. Jadi kita dah terbiasa dengan norma baru untuk sentiasa memakai pelitup muka, jaga kebersihan diri dan sebagainya. Itu yang paling penting kerana kita tidak mahu menjadi individu yang menyumbang kepada peningkatan angka kes positif COVID-19 setiap hari, yang kan mula-mula kita tengok angka 3 digit dan sebagainya. Sekarang ada 3,142 kes. Ini sangat-sangat membimbangkan, dengan semalam juga mencatatkan sebanyak 15 kematian baru. Ya, jadi faham-fahamlah maksudnya kalau SOP ingin pulang Bahari Raya Aidilfitri ni, lupakan sahajalah ya. Harapan semakin kabur nampaknya, tapi akan dibincangkan pada minggu ini insya-Allah. Kita nak teruskan dengan beberapa perkongsian di Dada-Dada Akhbar. Mungkin boleh mulakan dengan berita harian. Baik, berita harian ini halaman hadapan sekali. Sebelum kita kongsikan yang atas tu, UPSR mansuh PT3 2021 dibatalkan. Bawah tu barisan polis PDRM yang menerima penghargaan kerana menolak rasuah. Itu yang mereka dapat penghargaan. 26 pegawai anggota polis tolak rasuah terima penghargaan. Ini juga mungkinlah dijadikan sebagai satu motivasi contoh supaya yang lain-lain juga akan tahu jika berlaku adil, menjaga kredibiliti sebagai seorang pegawai ataupun anggota polis, penghargaan akan diberikan kepada anda semua pastinya. Okey, kita kongsikan intipati utama di berita harian. UPSR mansuh PT3 2021 batal. Okey, ini dia huraian lanjut tentang PDRM hargai 26 pegawai dan juga anggota jujur. Dikongsikan juga di sini bagaimana dengan penghargaan yang diberikan kepada mereka anggota polis dan juga pegawai, yang kita tahu pastinya mereka ini antara yang boleh dijadikan contoh, yang pastinya mereka ini juga antara pegawai dan juga anggota yang menjadikan contoh kepada kita semua. Bukan sahaja pihak polis, bukan sahaja pihak berkuasa, tetapi rasuah ini adalah masih lagi musuh nombor satu negara. Setuju. Masih lagi musuh nombor satu negara selain daripada seperti mana yang kita tahu dadah dan sebagainya. Tapi rasuah masih lagi yang utama, masih lagi yang perlu kita kekang sehingga ke hari ini. InsyaAllah dengan sama-sama dan juga dengan ada inisiatif penghargaan ini, insyaAllah mereka akan lebih merasakan diri itu dihargai apabila berlaku adil dan menjaga kredibiliti. InsyaAllah. Saya rasa cerita-cerita sebegini memang wajar dipaparkan di muka hadapan lah. Maksudnya tahniah cerita-cerita positif yang boleh dijadikan contoh, bukan hanya yang negatif sahaja. Jadi tahniah, dan mungkin lebih banyak lagi yang boleh kita kongsikan nanti. Kita nak beralih ke NST. Ini yang diperkatakan Anim Star tadi berkaitan dengan UPSR dan PT3 off. Ini di muka hadapan yang memang besar dipampangkan di sini berkaitan dengan UPSR is abolished, a landmark decision that brings an end to decades of standardized primary school assessment. And PT3 is shelved this year due to the pandemic, a move roundly applauded by educationists and parents. Reports on pages 2 and 3. Semalam saya juga berkesempatan untuk ke sidang medianya berkaitan dengan pembatalan ataupun pemansuhan UPSR secara menyeluruh bermula pada tahun ini, manakala PT3 tahun ini sekali lagi terpaksa ditunda ataupun dibatalkan akibat daripada pandemik. Tapi highlightsnya saya percaya adalah di halaman ketiga ni boleh kita saksikan berkenaan dengan infografik from UPSR to classroom based assessment ataupun CBA, dan ini dikatakan oleh YB Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin mengatakan bahawa sudah tiba masanya untuk satu era baharu transformasi pendidikan diperkenalkan bermula daripada UPSR yang akan dimansuhkan bermula pada tahun ini, akan digantikan dengan penilaian secara keseluruhan yang sebenarnya telah pun dimulakan di sekolah rendah, sekolah menengah terutamanya, tapi pada tahun ini akan digunakan sepenuhnya, apatah lagi berdepan dengan keadaan pandemik sekarang yang menyusahkan ataupun menyukarkan untuk peperiksaan secara bersemuka dilakukan, apatah lagi dengan kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah. Dan saya sangat tertarik dengan petikan di halaman ketiga ni, NUTP, people are obsessed with A's. Maksudnya orang ramai, memang kita termasuk kita lah, waktu zaman belajar sekalipun memang kita akan kejar A itu, betul, tak salah, tapi kadang-kadang sesi pembelajaran itu
disifatkan sini sebagai menyeluruh sepatutnya secara holistik untuk ayat yang semalam ditekankan dan saya kira ini disambut baik oleh semua pemegang taruh. Ada sesi libat urus yang telah pun diuruskan ataupun diberitahu berkaitan dengan tindak balas ataupun makluman daripada pihak ibu bapa dan juga NETUP jugalah. Jadi ini antara berita penting sebab ini antara era kita membesar dengan UPSR. Betul, sebab kita menjadikan UPSR itu adalah satu platform untuk kita masuk ke asrama penuh. Jadi keputusan itu merupakan satu keputusan yang sangat penting memastikan kita nak masuk ke sekolah yang mana, asrama penuh yang mana. Jadi itu yang perlu difikirkan semula kerana tidak boleh bergantung kepada straight A's, tidak boleh bergantung kepada keputusan UPSR yang pada ketika itu kan lebih besar lagi sebenarnya tujuan dan juga matlamatnya untuk pergi ke sekolah-sekolah dan memastikan kita tahu hala tujuan anak kita insya-Allah. Proses pembelajaran tu. Okey, seterusnya kita silakan. Seterusnya saya nak kongsikan mengenai apa yang menarik di halaman di Harian Metro untuk hari ini. Ini mengenai kapal dagang perairan Malaysia yang menjadi sasaran pencuri toyol laut. Perinciannya ada di muka hadapan di sini. Katanya selain lanun kapal dagang atau kargo di perairan negara ini turut berdepan ancaman pencuri yang menyusup masuk ke atas dek kapal di tengah samudera tanpa mampu dihidu dan biasanya mereka ini akan bergerak pada waktu malam dan akan mencuri apa sahaja peralatan berharga dari atas kapal termasuk barangan peribadi milik anak kapal. Dan perinciannya ada di halaman ke-6. Katanya di sini pencuri tengah laut di mana APMM menerima 26 laporan kes samun membabitkan kapal dagang dan juga kapal kargo kerana mereka ini bukanlah lanun yang bersenjata api, okey, jauh sekali untuk merancang merampas kapal dagang ataupun menculik kru untuk mendapatkan wang tebusan. Sebaliknya mereka semua ini adalah pencuri tegar ataupun toyol laut yang berupaya untuk menyusup tanpa mampu dihidu dan matlamat mereka ini cuma satu iaitu untuk menyusup naik ke atas kapal dagang ataupun kargo pada waktu tengah malam untuk mencuri segala barang-barang berharga yang ada di atas kapal berkenaan. Dan kumpulan penjenayah petitif ataupun adalah kumpulan yang arif mengendalikan bot serta memiliki pengetahuan berkaitan kawasan perairan di lokasi mereka bergiat aktif dan biasanya mereka ini penjenayah ini memerlukan modal dan juga kemahiran untuk melakukan jenayah berikutan. Aktiviti itu memerlukan kos dari segi peralatan minyak dan bot. Itu dia banyak perincian yang ada di sini. Operasi todak kekang jenayah toyol laut dan juga kegiatan lanun sekitar Asia kian meningkat. Segalanya ada di Harian Metro. Pastikan anda mendapatkan Harian Metro, Berita Harian dan juga News Straits Time untuk perkembangan berita-berita semasa dalam dan juga luar negara. Okey, baik. Sekarang ni kami nak bawakan kepada anda perkembangan ini mengenai susulan penahanan seramai 12 orang pegawai agensi penguatkuasa menerusi Pelican 3.0 yang dipercayai terbabit dalam kegiatan kumpulan jenayah terancang dikenali geng Niki. Dan untuk mendapatkan perincian mengenai Pelican 3.0 ini kami akan bawakan kepada anda Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan Maidin PC yang sudah bersedia di panggilan video sekarang ni. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, baik Datuk. Kita nak teruslah tanya kepada Datuk mengenai perkembangan terkini Pelican 3.0 ini di mana semalam akhbar melaporkan bahawa perkembangan mengenai kes ini. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan kepada kami di Malaysia hari ini sedikit perkembangan mengenai kes ini. Soal siasat masih lagi berjalan sebab kita dah buat tanggapan 12 tanggapan baru yang diumumkan pada hari Selasa itu. So insyaAllah kita akan siapkan kertas siasatan kita. Pada kebiasaannya dalam siasatan yang kita menggunakan prosedur SOSMA ni, kita perlu siapkan dia remand 28 hari, tapi dalam tempoh 20 hari itu kita perlu siapkan kertas siasatan dan dihantar kepada pejabat pegawai negara untuk diteliti dan sebagainya. InsyaAllah saya yakin kita berharaplah individu-individu yang kita tangkap ni dapat dituduh di mahkamah. Yang kedua, berhubung dengan perkembangan terkini juga, Niki masih lagi perlu dapat dikesan. Okey. Dan kita percaya besar kemungkinan dia masih berada dalam Malaysia, mungkin bersembunyi di satu tempat tertentu lah. Dan yang ketiga, berhubung dengan Niki ni juga, ada WhatsApp yang di-viralkan lah senarai nama-nama pegawai yang detail lah. Kita pun telah memberi amaran minta orang awam jangan memviralkan lah bukti-bukti di suspek dan tangkap sebab mereka ni belum dituduh lagi di mahkamah secara rasmi.
Okey. Itu perkembangan terkini berkenaan dengan geng Niki ni. Okey. Baik Datuk, adakah Ops Pelikan 3.0 ini akan terus diteruskan untuk dalam usahalah memburu saki-baki mereka yang terlibat dalam kes ini? Seperti mana yang saya katakan sebelum ini, memang Op Pelikan 3.0 memang bukan satu operasi yang statik. Dia akan terus berkembang. Contohnya bila kita tangkap 12 suspek yang baru kita tangkap ni, mungkin daripada suara siasat tu akan timbul nama-nama baru, suspek-suspek baru ataupun pegawai ataupun anggota agensi pemangkuasa yang masih ada lagi bersekongkol, dan kita akan buat tindakan susulan untuk membuat tangkapan. So Op Pelikan 3 ni bukan statik. Mungkin akan ada fasa 3 nanti. Sekarang yang kita lancar ada fasa 2, mungkin akan ada fasa 3 ni. Dan kita akan terus mengesahlah saki-baki geng Niki ni, sama ada melibatkan geng Niki ataupun yang mana yang bersekongkol dengan geng Niki ni, insyaAllah. Okey, jadi mungkinlah harapan Datuk sendiri terhadap isu ini, terhadap kes ini sejak media melaporkan pada 30 Mac lalu kan penahanan beberapa anggota, dan kemarin semalam 12 lagi anggota ditahan. Ini menjadikan keseluruhannya semakin bertambah anggota yang ditahan yang terlibat dalam kes ini. Jadi harapan Datuk sendiri bagaimana? Ini adalah kali pertama di bawah jenayah komersial yang kita gunakan pendekatan yang sebagaimana yang kita gunakan oleh Polis Johor lah. Mana kita tangkap prosedur tangkapan bawah SOSMA, tetapi mereka akan dituduh di bawah jenayah terancang. Inilah julung-julung kalinya. So kalau kita melihat banyak kes-kes melibatkan skema penipuan online sebagainya yang sebelum ni sukar untuk diambil tindakan. Tapi kali ini kita dapat membongkarkan satu sindiket besar yang bukan saja mempunyai hubungan dalam Malaysia tapi juga dia punya penyerangkaian di luar negara Malaysia lah. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah tentulah kami amat berharap kes ini akan dituduh di mahkamah, dan insyaAllah kalau dibicarakan kita nak, kalau dapatlah, ini bukan tugas kita, tugas polis, tapi kita harap mereka akan disabit dengan kesalahan. Sebab kes-kes melibatkan penipuan skema ni dah lama berlaku di Malaysia. Macam geng Niki sendiri pun sejak 2014 dan kita baru tangkap baru ni. Memang rangkaiannya besar dan kita amat berharap kes ini akan dapat dibawa ke mahkamah dan mereka akan disabitlah, insyaAllah. Baik Datuk, kalau kita lihat kan ada tersebarnya senarai nama dan sebagainya, ramai yang berlumba-lumba untuk menjadi orang kata orang pertama yang berkongsi senarai nama. Jadi mungkin Datuk boleh nak berilah sedikit amaran kepada mereka yang cuba kata orang tu nak membocorkan senarai nama ataupun menjadi tali barut dalam hal ini. Kenyataan saya pernah keluarkan semalam, 2 hari lepas berhubung dengan isu yang sama. Jadi saya nasihatkan orang awam termasuk pegawai-pegawai polis sendiri, anggota-anggota polis sendiri, yang mana kalau mereka ni ditangkap nanti mereka akan dituduh di bawah Seksyen 203A KK, yang mana denda 1 juta ataupun penjara setahun ataupun kedua-duanya sekali. Sebab maklumat-maklumat itu adalah maklumat sulit. Sebab suspek-suspek yang kita tangkap ni belum dituduh di mahkamah secara resmi lagi. Mereka hanya ditangkap untuk membantu siasatan. Tindakan individu-individu yang tidak bertanggungjawab ni memviralkan benda-benda di luar ni, ini mencemar imej dia orang lah. Sebab mereka ni belum dituduh secara resmi lagi. Itu yang saya nasihatkan masyarakat, orang awam, termasuk pegawai dan anggota polis sendiri, hentikan perbuatan-perbuatan yang memviralkan maklumat-maklumat sulit berkaitan dengan polis ni di luar sana. Jangan nak jadi hero lah untuk berkongsi. Kalau dapat tangkap, saya pasti saya akan tuduh. Okey, baik, itu sebenarnya kita ni sebagai orang kata rakyat biasa ataupun anggota perlu sentiasa berhati-hati, tahan diri itu daripada nak menjadi yang pertama untuk memviralkan apa yang kita dapatkan. Okey, baik Datuk, mungkin Datuk ada sedikit ucapan kepada warga PDRM dan juga rakyat Malaysia sempena Aidilfitri yang bakal menjelang nanti, Datuk. Yang pertama untuk polis Johor ni, kekuatan kita lebih hampir dekat 10,000 orang di kontijen Johor lah. So daripada ni, selain daripada tugas-tugas hakiki kita lah mencegah jenayah, menangkap, mendakwa sebagainya ni, sebab ini musim PKP, so kita banyak tumpukan kepada isu-isu berkaitan dengan COVID lah, mana pegawai-pegawai anggota polis terlibat juga dengan tim-tim pematuhan, pemantauan, jaga stesen, kuarantin dan juga roadblock lah, SJR yang kita panggil, Sekatan Jalan Raya. So keseluruhan yang terlibat ni untuk COVID ni, untuk pematuhan saja, tim pematuhan ada 1,341. Yang mana daripada jumlah ini 1,210 adalah pegawai dan anggota polis. Mereka ni akan bertugas pada akhir raya ni lah. Kerana yang saya katakan sebelum ni, kita ada 34 sekatan dan raya
Yang mana 8 adalah interstate. Yang interstate inilah yang kita akan tingkatkan bagi memastikan tidak ada masyarakat lah mengambil kesempatan hari raya ni untuk balik berhari raya lah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak ambil kesempatan ni ucapkan selamat menyambut Aidilfitri walaupun kita baru puasa ke-16 kalau tak silap ya. 17. Ini kesempatan 17. 17. Selamat Hari Raya, minta maaf zahir batin, dan bagi pegawai dan anggota polis yang bertugas, saya harap mereka terus dapat menjalankan tugas tanggungjawab bagi memastikan kita dapat mengawal COVID ni lah. Dan untuk masyarakat pun sama, pastikan patuh SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi memastikan kita dapat melandaikan jumlah kes angkitan positif. baru COVID lah. Kes positif insya-Allah. Okey, insya-Allah. Terima kasih Datuk banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Malaysia hari ini. Sama-sama. Selamat tugas. Itu dia tadi Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin PC yang memperincikan sedikit mengenai Ops Pelican 3.0. Okey, selepas ini kami akan bawakan kepada anda pelbagai perkongsian menarik mengenai nuzul Al-Quran. Yang pertamanya pasti bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin menghayati mukjizat teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sedikit homework lah kan. Kita nak revision sikit berkaitan dengan bagaimana turunnya Al-Quran, apa faedahnya kita membaca Al-Quran kan, apa manfaatnya di bulan Ramadan ini untuk kita. Ialah kata orang tu, janganlah kita ni nak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan sahaja. Bulan-bulan lain pun digalakkan, sangat-sangat digalakkanlah untuk kita membaca Al-Quran. Bukan sahaja ketika Ramadan sahaja kita nak khatam Quran. Kalau boleh bulan-bulan lain pun kalau ada kesempatan boleh sahaja. Itu nanti kita nak bawakan kepada anda semua mengenai bagaimana untuk menghayati mukjizat teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Hanif dan juga tetamu kita Dr. Kamilin Jamilin akan memperincikannya. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Terus setia bersama kami di Malaysia hari ini. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Salam 17 Ramadan, salam nuzul Al-Quran kami ucapkan kepada mereka yang baru saja bersama dengan kami. Sekarang kita nak teruskan. Ini satu perkongsian berkaitan dengan memanfaatkan aplikasi Al-Quran digital. Kita saksikan bingkisan ini terlebih dahulu. Bagi saya, manfaatnya adalah sangat-sangat besar. Ia sangat-sangat bermanfaat bagi kita disebabkan kalau dulu kita perlukan Al-Quran mushaf untuk kita bawa ke mana-mana untuk kita baca. Tapi sekarang dengan adanya smartphone, so kita boleh buka Al-Quran digital melalui handphone kita sahaja tanpa kita perlu membawa Al-Quran. Memang sebaik-baik Al-Quran adalah Quran yang mushaf yang dibukukan, yang perlu kita baca, yang perlu kita bawa. Tapi seandainya kita risau akan kalau kita bawa Al-Quran nanti kita nak masuk toilet, kita nak tinggal ni takut terlangkah ke dan sebagainya. So sebaiknya kita manfaatkan apa yang telah dimodernkan, iaitu Al-Quran digital. Bila driving, bila kita driving dan bila kita tengah tunggu seseorang ke, so kita tengah stuck dalam jam, so ada masa saya akan buka Al-Quran digital untuk kita kalau kita ada benda yang kita nak hafal, surah yang kita nak hafal, so saya just buka dan saya cuba tasmid balik bacaan saya. So bila kita tengah driving tu, so sangat-sangat convenient untuk kita gunakan. Itu bagi saya. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Harapan saya berkenaan dengan pembacaan Al-Quran secara digital ni adalah seperti kita tahu sekarang anak-anak muda kan, adik-adik kita semua yang umur sekolah rendah pun dah ada handphone, dah ada smartphone. So saya menggalakkan anak-anak ni untuk membaca Al-Quran digital. Sebab kalau kita nak mendidik seseorang tu, kita perlu daripada orang kata daripada dia punya akar dia. So daripada bila kita didik anak-anak kita ni dengan kita rapatkan mereka dengan Al-Quran, so di samping tu dapat memenuhkan mereka punya rohani juga. Baik, dengan
peredaran zaman pada ketika ini pastinya memanfaatkan Al-Quran digital juga adalah satu keperluan. Boleh kita bacakan, boleh kita hayati, boleh kita belajar di mana-mana sahaja. Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak teruskan ini berkaitan dengan perkongsian bersempena nuzul Al-Quran pada pagi ini untuk kita hayati mukjizat teragung ini. Untuk itu sekali lagi kita ingin bersama secara panggilan video saja Dr. Kamilin Jamilin, salah seorang pendakwah dan juga pakar hadis ini sudah bersedia bersama saya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Semua sihat. Alhamdulillah sihat. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pada pagi-pagi cuti ni. Kita kacau sekejap. Mungkin kita nak mulakan perkongsian dari doktor sendiri berkaitan dengan nuzul Al-Quran. Sedikit pengenalan, sedikit sejarahnya dan kepentingan untuk kita memahami umat Islam terutamanya memahami peristiwa bersejarah ini. Silakan doktor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah satu hari bersejarah yang mengingatkan kepada kita tentang penurunan Al-Quran sebagai satu kitab wahyu. Allah pun kata dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia. Dan secara spesifiknya dalam Al-Quran menyebut bahawa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Bagaimana yang Allah telah sebut dalam suratul Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kecuali sebahagian daripada para ulama berselisih pandangan tentang hari yang diturunkan ataupun tarikh diturunkan Al-Quran itu sendiri. Contohnya seperti Al-Imam Ibn Katsir rahmatullahi alaih di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menyebut daripada Al-Waqidi bahawa Al-Quran itu diturunkan pada 17 Ramadan dan menukilkan ada juga sebahagian pandangan yang menyebut bahawa Al-Quran itu diturunkan pada malam 24 Ramadan. Namun apa yang pasti adalah Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran itu diturunkan pada mulanya, maksud dia pada Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Quran itu daripada Lauhul Mahfuz kepada langit dunia itu sekaligus. Tetapi kemudiannya Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat. Maksudnya dia akan diturunkan berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa sepanjang 23 tahun kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu. Begitulah Al-Quran itu diturunkan. Wa nazzalnahu Qur'anan. Allah kata kami telah turunkan Al-Quran itu. Dalam tempat yang lain Allah kata kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat-peringkat bukan sekaligus? Kerana linusabbita bihi fuadak, supaya kita ni akan lebih mudah untuk nak menerima Al-Quran itu. Tetapi kalau Al-Quran itu diturunkan sekaligus, kita akan berat. Kita akan sukar untuk nak mengingatinya, sukar untuk nak memahaminya, sukar untuk nak menghayatinya. Maka Al-Quran itu antara keunikannya adalah Al-Quran ini kaya dengan pelbagai mukjizat. Bila kita kata sebagai mukjizat daripada perkataan a'jaza, maksudnya dia mengandungi banyak tanda-tanda yang membuatkan manusia ni akan terkelu. Manusia ni tidak akan mampu untuk nak menolak kebenaran Al-Quran itu sendiri. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dia menuntut kita dengan Al-Quran ini supaya kita faham, supaya kita tadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kalian mentadabburi Al-Quran ataupun hati-hati kita sudah terkunci? Sebab tu kalau kita tengok sejarah perkembangan Islam, macam mana orang-orang bukan Islam ini boleh menerima Islam, bukan sekadar apabila mendengar akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar apabila mendengar tentang seruan tauhid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ramai juga daripada kalangan mereka yang memeluk Islam kerana mendengar Al-Quran. Bila kita dengar Al-Quran ni, hati kita ni automatically akan tersentuh. Kerana Al-Quran itu bila bercakap dengan kita, dia bukan hanya daripada sudut lafaz-lafaz sahaja, bukan daripada sudut huruf-huruf, bukan daripada sudut bacaan di mata kita, tetapi ia juga menyentuh hati kita. Jubair bin Mut'im yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Tur ketika menjadi imam salat Maghrib, dia pun terpana bila sampai Nabi SAW baca ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah manusia ini diciptakan daripada tiada apa-apa ataupun mereka inilah sang pencipta? Kerana ayat ini sahaja dia terfikir dan cukup untuk nak menyentuh perasaannya, lalu dia memeluk Islam. Dan kalau kita tengok ramai lagi para sahabat seperti Umar bin Khattab,
Antaranya yang dalam kisah popularnya yang terdengar adiknya membaca surah Taha. Beliau juga memeluk Islam kerana terpana dengan Al-Quran. Kerana itu Al-Quran ini mukjizat, dia bukan hanya sekadar daripada sudut huruf-hurufnya, bukan daripada sudut bacaannya sahaja, tetapi daripada sudut kandungannya yang sangat relevan, yang sangat sesuai sepanjang zaman. Kerana itu kita melihat Al-Quran ini adalah satu kitab yang komplit, yang juga dilengkapi bersama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pun sebut dalam Quran, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidak sampaikah lagi masa bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk mereka, hati mereka ini tunduk apabila mengingati Allah, dan tak ada apa lagi yang ingatan yang lebih baik buat kita kepada Allah Azza wa Jal selain daripada kita mendengar Al-Quran. Ya, betul. Baik Ustaz, Doktor sangat terang dan jelas penjelasan berkaitan dengan sejarah dan kehebatan mukjizat teragung ini. Dalam konteks sekarang ini Doktor, kita ingin berbicara sebab saya sangat tertarik dengan antara gambar dipaparkan tadi juga berkaitan dengan seorang anak mendengar bacaan Al-Quran itu. Bagaimana ingin kita ilhamkan ataupun kita inspirasikan mukjizat Al-Quran ini, penggunaan Al-Quran ini untuk kita hayati kandungannya dalam konteks zaman sekarang ini, untuk kita santuni Al-Quran itu selaras dengan kehidupan dan cabaran kita sekarang, Doktor. Baik. Kalau kita lihat masyarakat kita ramai yang suka untuk nak menjadikan Al-Quran ini satu budaya daripada sudut bacaan semata-mata. Dan kalau kita lihat Al-Quran ini mungkin dijadikan bacaan di majlis-majlis. Al-Quran ini dijadikan bacaan pada setengah musim, bukan pada sepanjang musim. Seperti pada bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini mungkin barulah kita membilik-bilik sikit Al-Quran. Bulan Ramadan ini barulah kita ada sedikit mendengar Al-Quran bila mana kita mendengar bacaan Imam Tarawih. Tetapi pada bulan selain daripada Ramadan, kita seolah-olah macam mengabaikan Al-Quran. Kita tinggalkan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini bukan hanya dia satu pembudayaan daripada sudut luaran, tetapi pembudayaan daripada sudut kehidupan kita sendiri. Kita ini memang sepatutnya kena luangkan masa kita bersama dengan Al-Quran. Saya selalu katakan ini. Kan, kalau kita, masyarakat hari ini kita tengok kadang-kadang begitu bersungguh-sungguh untuk nak hafal lirik-lirik lagu, tetapi tidak bersungguh-sungguh untuk nak menghafal secebis ataupun beberapa ayat ataupun surah daripada Al-Quran. Bayangkan satu hari nanti apabila kita sudah tiada lagi di dunia ini, bila mana kita sudah menghadap Allah Azza wa Jal, kan, bila Allah tanya kepada kita, siapakah yang lebih engkau cintai, aku ataupun fulan? Tapi mungkin ketika itu kita nak cuba bohong. Kita nak kata, Allah, engkau lah yang aku lebih cintai. Tetapi bila diselidiki, bila dicermati, kita punya dada-dada kita ini lebih dipenuhi dengan perkara-perkara yang melalaikan tersebut berbanding dengan kalamullah. Bila lihat kepada penggunaan masa kita, kita lebih banyak menghabiskan untuk nak membaca media-media sosial kita berbanding dengan membaca Al-Quran. Betul. Sebab tu bila dengan Al-Quran ni mesti kena ada elemen untuk kita berusaha untuk nak faham. Tetapi kita tidak akan mampu untuk nak faham melainkan kita boleh membaca Al-Quran itu dengan baik. Bila kita faham sikit asas-asas bahasa Al-Quran itu, dia akan membantu untuk nak kita memahami Al-Quran dengan lebih tepat dan lebih baik. Dan kita tidak akan mampu untuk nak beramal dengan Al-Quran melainkan setelah kita mampu untuk nak memahami Al-Quran. Sebab itu kita spend sometimes kita dengan Al-Quran. Saya selalu nasihatkan, kalau boleh jadikan rutin kita at least 10 minit ke sebelum daripada kita tidur untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita tadabbur sedikit sebanyak dengan Al-Quran, dan mungkin sekali seminggu cuba kita jadikan kita ada join kelas-kelas tadabbur Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan insya-Allah kalau kita ada melibatkan diri kita itu dengan Al-Quran secara istiqamah, kita akan merasakan satu perubahan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kita akan merasai satu ketenangan yang sangat-sangat sukar untuk nak kita ungkapkan. Ya, Doktor, mungkin dalam tempoh masa yang sedikit terhad ini untuk kita tanyakan berkenaan dengan bagaimana sebenarnya sedikit tips lah Doktor menuju ke separuh masa kedua Ramadan ini di penghujung ataupun dah 17 Ramadan sekarang ini, dengan Al-Quran banyak sekali fadilatnya untuk kita bacakan pada bulan Ramadan. Secara ringkasnya, tipsnya sedikit Doktor. Okey.
dengan berbaki Ramadan ini, cuba sedaya upaya untuk nak kita memilih waktu yang munasabah, waktu yang kuat untuk kita membaca Al-Quran, waktu yang memberikan kesan kepada kita. Dan saya sangat nasihatkan supaya kita memilih sedikit daripada awal pagi kita. Sebelum kita bersahur ke, kita pilih waktu itu untuk nak kita membaca Al-Quran, kita tadabbur Quran. Ini Allah disebut dalam Quran, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Kami telah jadikan malam hari ini satu waktu yang lebih mudah ataupun lebih tenang, berkesan bagi kita untuk nak kita spend time kita bersama dengan Allah, bersama dengan Al-Quran. Kemudian bila mana kita nak membaca Al-Quran, kita kena lapangkan hati kita. Kita kena bukakan mata hati kita ini supaya kita boleh menerima kalamullah itu meresap dalam jiwa kita, dalam minda kita. Dan itu juga Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Bila mana kamu dah lapang, maka maksudnya kamu lakukanlah. Kembalilah kepada amal ibadah tersebut, kepada Al-Quran dan kepada Tuhan kamulah kamu inginkan. Kemudian kita perlu ada sifat persediaan diri kita. Maksudnya, kita kena kalau kita baca surah Al-Muzammil pada awal-awal tu semua, Allah suruh kita ni ada persediaan untuk nak menghadap Al-Quran, untuk nak bersama dengan Al-Quran. Kalau kita tidak memiliki secebis iman, kita sukar untuk nak menerima Al-Quran. Kalau kita tak ada beberapa ilmu yang asas tentang Al-Quran, kita juga sukar untuk nak menerima Al-Quran. Kemudian pilihlah beberapa kitab-kitab tafsir, kelas-kelas pengajian tafsir yang sesuai dengan tahap kita, maka insya-Allah kita akan lebih mampu untuk nak menghayati Al-Quran. Dan macam mana kita nak menghayati Al-Quran dengan ringkas? Bila kita baca Al-Quran, kita cuba untuk nak membuat satu persoalan dalam diri kita. Contohnya bila Allah kata wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Kenapa Allah menggunakan nama-namanya iaitu wasi' yang maha luas dan alim dalam konteks ayat tersebut? Jadi bila kita tengok sebagai satu contoh, ayat tersebut digunakan dalam bab bersedekah. Maksudnya Allah nak menggambarkan, jangan kamu bimbang kalau kamu bersedekah, Allah itu maha luas, Allah boleh menggantikan kamu dan Allah juga maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik Dr. Kamilin, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi dengan kami pada pagi ini. Terima kasih semua. Alhamdulillah, Dr. Kamilin Jamilin, pendakwah. InsyaAllah nanti kita bawakan lagi Dr. Kamilin untuk bersama dengan kita. Dan kali ini untuk menghayati mukjizat telaga Rasulullah SAW. Kita nak teruskan perkongsian. Kali ini berkaitan dengan kisah inspirasi. Anim Izzati ada kisahnya bersama dengan tetamu kita. Silakan. Profesor Datuk Dr. Adiba Kamaruzaman, anak jati Kelantan yang dilahirkan pada 16 Disember 1963. Beliau mendapat pengajian awal di Universiti Monash, Australia pada tahun 1987 dan mendapat latihan dalam perubatan dalaman dan penyakit berjangkit di Pusat Perubatan Monash dan Hospital Penyakit Berjangkit Fairfield, Melbourne, Australia. Profesor Datuk Dr. Adiba merupakan seorang pakar penyakit berjangkit negara yang telah menubuhkan Pusat Kecemerlangan Penyelidikan AIDS. Kini memegang jawatan sebagai pengerusi Yayasan AIDS Malaysia. Beliau turut menerima banyak penghargaan serta pengiktirafan tempatan dan antarabangsa atas sumbangannya dalam perubatan dan penyakit berjangkit. Pelantikan beliau sebagai anggota Majlis Sains Pertubuhan Kesihatan Sedunia baru-baru ini turut membanggakan semua pihak sekaligus menjulang nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Kisah inspirasi kita pada hari ini, Masya Allah, satu cerita yang sungguh luar biasa, kebolehan dan apatah lagi mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Itu yang kita nak kongsikan pada hari ini. Pelantikan Ahli Majlis Sains Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang menjulang nama Malaysia. Pastinya kita bersama dengan individu tersebut di studio. Alhamdulillah kita dapat bawakan Profesor Datuk Dr. Adiba Kamaruzaman, pengerusi Yayasan AIDS Malaysia. Assalamualaikum Profesor Datuk. Waalaikumsalam, terima kasih. Tahniah yang pertama sekali kita nak ucapkan, saya dan juga warga Malaysia nak ucapkan tahniah di atas pelantikan baru-baru ini Ahli Majlis Sains WHO. Pastinya ini satu yang diberikan bukan sahaja penghargaan tapi tanggungjawab juga kan Profesor Datuk. Bagaimana, apa yang ingin dikatakan apabila mendapat tahu tentang pelantikan ini? Ya, sememangnya ialah satu penghargaan yang di dalam bidang saya adalah satu-satunya yang
agak tertinggi lah dibandingkan kerana ialah WHO boleh memilih beribu-ribu pakar kesihatan daripada mana sahaja dan perasaan semasa dipilih dan bila saya melihat biodata 8 orang lagi ahli itu saya mula-mula macam mana saya dipilih ya? Betul ke ni? Betul ke ni? Sebab antara mereka yang juga menganggotai council ini, chairmannya ialah Profesor Harold Varmus yang merupakan pemenang Nobel Prize. Beliau adalah beliau adalah saintis terkemuka yang dalam bidang onkogen ya, yang mendapat Nobel Prize oleh kerana penyelidikan beliau di dalam bidang penyakit berjangkit dan kanser. So oncogenes. Antara lain ialah Profesor Mary Claire King yang juga merupakan saintis wanita terkemuka yang she discovered BRCA gene untuk breast cancer. Dan selain itu, ia orang semuanya hebat. Dan seorang lagi ialah Profesor Philip Pepe dari Haiti, juga pemenang Nobel. Tidak kurangnya kita di Malaysia. Jadi bila saya melihat biodata mereka, sebab saya tidak tahu until dalam when we were preparing for the first meeting tu, saya macam mana? Yes, again, macam mana saya terpilih di kalangan saintis-saintis tersohor di dunia ini. Pastinya ianya satu penghormatan dan penghargaan yang begitu tinggi sekali. WHO, mereka boleh memilih sesiapa dan ini adalah tujuannya bila kita mendengarkan kepimpinan sains dan teknologi ini adalah daripada mereka. WHO yang menentukan dan sebagainya. Apa tanggungjawab dan fungsi advisor maupun yang terlibat 8 orang yang terpilih itu dalam pelantikan ini? Okey. Director General WHO buat masa ini, Dr. Tedros, masa beliau mengambil alih sebagai Director General, ingin memperkuatkan lagi sains. WHO has always stood for science. Ya. Jadi beliau ingin memperkasakan lagi sains di institusi WHO itu sendiri. Jadi beliau telah mewujudkan Science Council ini buat pertama kali dan telah put in a Chief Scientific Officer, Dr. Sumya Swaminathan, yang kalau sering melihat WHO punya live presentations dan press conferences, terutamanya di masa wabak COVID ini, Dr. Sumya adalah the Chief Scientific Officer. Jadi tujuan council ini ialah untuk memberi high level advisory advice lah kepada scientific division di WHO dan kepada Dr. Tedros sendiri. So sebab di dalam WHO itu memang banyak division ya. Jadi ini adalah khusus division sains dan kami 9 ahli yang mungkin akan diperkembangkan lagi di masa depan diminta untuk memberi idea dan memberi jalan strategi forward untuk WHO di bidang sains. Sebabnya mempunyai latar belakang yang berbeza kan? Ada yang pakar penyakit berjangkit seperti mana Profesor Datuk sendiri, experts in AIDS dan sebagainya. Adakah fokusnya berdasarkan background? Jadi tujuan ini ialah bukan untuk melihat dari segi khusus dari segi sejenis penyakit, tetapi more on a global dan broad sekali. Jadi memberi nasihat sekiranya ada
isu-isu yang urgent ya, seperti of course sekarang kita ada isu COVID, tetapi ada satu tim yang lain untuk handle COVID di WHO. Jadi sekiranya ada desas-desus yang dalam musim hadapan kita tak tahu kan macam mana. Sepatutnya kami dapat memberi nasihat kepada WHO sekiranya ada isu-isu urgent seperti ini di masa hadapan. Dan keduanya untuk memberi advice juga dari segi seluruh. So our first meeting pada hari Selasa hari itu, antara yang dibincangkan ialah peranan genomics ya, dalam diagnostik, dalam rawatan, dan di mana kita dapat memperluaskan kegunaan genomics bukan saja di negara-negara maju yang dapat that can afford genomics ini, tetapi juga bagaimana kita dapat for even poorer countries can benefit from these advances in science. So these are the kinds of discussion, dan insya-Allah dalam beberapa bulan lagi kami diminta mengeluarkan satu white paper atau report untuk WHO, supaya then the divisions di dalam WHO dapat menggunakan ini sebagai satu strategi. Pelantikan baru saja dapat, tanggungjawab kita lihat sudah pun berlaku dan berlangsung. Masya-Allah, ini ada satu cabaran, bukan saja itu ya. Kita tak boleh melihat kepada hanyalah penghargaan kan. Terus jalan kerja. So sebenarnya mula-mula dalam terms of reference tu kami hanya diminta bermesyuarat 2 tahun sekali. Tetapi sebagai just as an example of how committed the members are, semua orang kata 2 tahun sekali. There's no point in meeting 2 tahun sekali. I think we need to meet 2 bulan sekali. So itu menunjukkan komitmen my colleagues di dalam council ini. Kita nak lari sikitlah daripada ini sebab alang-alang kita dah dapat Profesor Datuk hari ini. Kita nak tahu juga apa yang kita tak tahu, yang tak ada di Google, tak ada di social media. Bagaimana sebenarnya kepribadian Datuk? Apa yang orang tak tahu lagi tentang Datuk secara ringkasnya? Dalam video tu saya pun terperanjat yang Shah dah dapatkan video itu ya. Mungkin tak ramai orang yang tahu saya dilahirkan di Kota Baru, Kelantan dan dibesarkan di Kota Baru, Kelantan. Saya belajar di Sekolah Zainab 1 dan masih ramai lagi rakan-rakan dari Sekolah Zainab 1 dan juga di Kindergarten Fatimah ya. Ada 6 rakan kami di Kindergarten Fatimah yang kami masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. I'm very proud of that. Persahabatan yang lama satu jangka masa yang lama. Okey, Profesor Datuk, bulan depan Mei merupakan bulan kesedaran AIDS seperti mana yang kita tahu daripada Profesor Datuk sendiri sebagai seorang pakar penyakit berjangkit yang mempunyai pelbagai penyelidikan dalam bidang ini. Apa yang mungkin nak disampaikan? Jadi antara kemajuan sains yang paling ketara di dalam 2 dekad kebelakangan ini ialah di segi rawatan dan pencegahan HIV/AIDS ya. Jika 40 tahun lalu di Fairfield Infectious Diseases yang ditampilkan tadi, saya semasa dalam training di Fairfield Infectious Diseases dalam tahun 90-an, memang sesiapa yang mengidap penyakit HIV memang tak ada harapan lagi lah ya. Tetapi sekarang 20 tahun kebelakangan ini, walaupun masih tidak ada apa yang kita katakan cure, tetap dan penyelidikan hebat masih berjalan untuk to look for the cure and the HIV vaccine, tetapi rawatan yang kita ada sekarang ini pun sudah sememangnya amat bagus ya. Dulu ada seorang pesakit saya yang sudah lebih daripada 20 tahun. Dia ingatkan saya baru-baru ini, Prof, masa Prof bagikan rawatan dulu, pil yang kami perlu makan 25 biji sehari. Sekarang 1 pil sehari sahaja. Dan dengan itu ya, mereka yang dijangkiti dapat hidup selama jangka hayat mereka bertambah. Jangka hayat yang boleh dikatakan sama dengan orang yang dijangkiti.
tetapi yang penting ialah jika mereka dikesan pada peringkat awal. Okey. Yang paling penting sekali kesan pada peringkat awal, insya-Allah boleh dan of course lagi baik jika mereka tidak dijangkiti dengan pil yang sama. Salah satu daripada pil tu, jika mereka yang berisiko tinggi diberi pil ini yang dinamakan PrEP, Pre-Exposure Prophylaxis, insya-Allah jangkitan ini dapat elakkan sebaik-baiknya. Baik. Banyak sebenarnya yang kita, kalau bolehlah kita nak interview, kita nak bertemu bual banyak lagi nak tahu tentang Profesor Datuk, tapi ini sahaja masa yang kita ada. Terima kasih banyak-banyak Profesor Datuk Dr. Adibah Kamaruzaman. Tahniah sekali lagi ucapkan di atas pelantikan sebagai Ahli Majlis Sains Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Satu kisah inspirasi yang insya-Allah dijadikan inspirasi untuk kita semua pada hari ini yang mengharumkan nama Malaysia ke persada antarabangsa. Baik, kita nak rehat seketika. Selepas ini, kalau anda minat dengan kempen Seerat Dua Jari, apakah kempen itu? Seketika nanti akan dikongsikan bersama dengan Hanif Miswan. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Hindarkan diri kita dari panasnya api neraka Ramadan ini dengan menyumbang kepada kempen Seerat Dua Jari 2021 Yayasan Maghfirah untuk bersahur, berbuka puasa serta dana pendidikan untuk 5,000 anak yatim Pusat Perlindungan dan Jagaan seluruh Malaysia. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak teruskan perkongsian seperti yang telah kita tayangkan sebentar tadi berkaitan dengan kempen Seerat Dua Jari. Pernah kita war-warkan, pernah kita kongsikan sebelum ini. Sekali lagi kita datangkan Yang Bahagia Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail, duta ni kempen Seerat Dua Jari. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam nuzul Quran. Ya, begitu juga Hanif. Sama-sama kita Ustaz. Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah sihat. Okey, mungkin sekali lagi kita nak mulakan kepada mereka yang tidak menonton tempoh hari ataupun pada pagi ini, mungkin Ustaz boleh mulakan apa itu Yayasan Maghfirah ni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada Hanif dan seluruh para penonton Malaysia hari ini. Moga semuanya sihat dan salam nuzul Al-Quran buat semua yang disayangi semua. Dan Yayasan Maghfirah merupakan sebuah yayasan yang ditubuhkan sejak 2018 lagi dan berdaftar di bawah bahagian haiwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Dan untuk pengetahuan penonton-penonton juga, salah satu daripada program ataupun kempen Yayasan Maghfirah ini iaitu kempen Seerat Dua Jari. Mungkin ada yang tak berapa nak faham apa kaitan dua jari, kenapa 3, 4, 5 jari pula, dua jari ya. Rupanya kempen Seerat Dua Jari ini adalah satu yang diinspirasikan daripada hadis Rasulullah SAW. Baginda Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini. Nabi kata, aku dengan orang yang menolong, yang menyantuni, yang menyayangi anak-anak yatim adalah seperti ini. Nabi merapatkan dua jari. Nah, tu Seerat Dua Jari tu menunjukkan Nabi itu kata betapa rapatnya Nabi dengan orang yang menyayangi, yang membantu golongan anak-anak yatim ini. Itu Hanif. Okey Ustaz, sangat menarik. Dan bagaimana sebenarnya untuk kita bersama-sama membantu dalam kempen Seerat Dua Jari ini Ustaz? Baik Hanif, para penonton yang saya muliakan semua, kita sekarang ni berada di Ramadan dan khususnya hari ini nuzul Quran. Salah satu tanda orang beriman pada Quran adalah dia beriman dengan segala isi kandungan Quran. Kerana Quran bukan semata nak dilagukan saja, bukan nak nak ditaranumkan saja, tapi Quran ini mesti diamalkan. So salah satu daripada amalannya adalah surah An-Nisa ayat 36, yang mana dalam ayat tersebut Allah menyebutkan bahawa ada beberapa golongan yang kita kena santuni. So antaranya ialah walidain, mak bapak, wal aqrabin, kaum kerabat, wal yatama, wal masakin, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Maka bertitik tolak daripada itulah kita ambil satu inspirasi supaya mengajak masyarakat ambil peluang ini. Kerana apa? Kerana kita tak tahu Zuhur nanti sempat ke hidup lagi kita ni. Mari jom menyumbang bersama dengan kami, kerana hasil daripada sumbangan yang anda salurkan akan kita berikan bantuan berupa tajaan berbuka dan sahur untuk Pusat Perlindungan dan Jagaan Anak-anak Yatim. Dan kita akan tawarkan juga kos pendidikan holistik pada anak-anak yatim ini, yang mana ia merangkumi pembentukan jati diri, kemahiran kendiri dan juga akademik. Dan bukan sekadar kita hanya memberikan sumbangan yang tuan-tuan salurkan saja, tapi pendidikan tu berupa ada guru yang akan datang mengajar. Yang peranan guru tu yang menariknya, yang saya dah pergi ke beberapa pusat
anak-anak yatim ini atau pusat perlindungan ni, mereka juga bertindak sebagai macam abang atau kakak kepada adik-adik ini yang sememangnya lahir-lahir tu ada yang dah tak ada mak ayah dah. Kasih sayang tu nak dicurahkan, so kita ada guru dalam masa yang sama dia bagaikan ayah ataupun ibu pada anak-anak tersebut. Sangat menarik sebab ianya seakan satu bantuan yang menyeluruh daripada semua. Setakat ini Ustaz, melihat kepada bantuan-bantuan yang diberikan ini, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga bagaimana cara untuk membantu kepada orang ramai? Baik, terima kasih penonton-penonton yang saya sayangi semua. Anda boleh saja untuk layari www.seerat2jari.com ataupun seperti mana yang telah tertera di kaca TV anda, ada nombor akaun bank. Itu nombor akaun ni untuk kempen ni, bukan nombor akaun saya tau. Ada kata nombor akaun Ustaz pula tu. Bukan. Dan juga kita ada laman web yang telah pun kita siarkan itu untuk anda hubungi. Nombor talian pun ada untuk anda nak ketahui secara terperinci lagi apa lagi yang disediakan ataupun yang dianjurkan oleh pihak Yayasan Maghfirah ini. Kerana apa? Sebaik-baik sedekah, afdalus sadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah di bulan Ramadan, khususnya kita yang berada di fasa pertengahan dah ni ataupun nak menuju ke penghujung Ramadan, kita pulun, kita ligatkan lagi ibadah kita, khususnya ibadah sedekah dan membantu golongan anak yatim. Moga jadi jiran Nabi di syurga nanti seerat 2 jari. Ya, insya-Allah. Ustaz, mungkin ramai bertanya sebab bantuan ini luas kan, banyak cara untuk kita beribadah, bersedekah, membantu. Kenapa perlu dikhususkan kepada golongan anak-anak yatim ataupun adik-adik kita yang memerlukan bantuan? Apa kepentingannya Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya pihak Yayasan Maghfirah ini bila penganjuran kempen ini, kita sebenarnya nak menyantuni dan kita nak memastikan 5,000 orang anak yatim. 5,000 orang anak yatim di 100 pusat perlindungan dan jagaan anak yatim di seluruh Malaysia, yang mana kita mensasarkan sumbangan itu dengan kutipan RM4 juta ringgit. So dengan 4 juta ringgit tersebut, kita akan melaksanakan banyak program, termasuk kita nak memberikan penambahbaikan untuk di sesetengah pusat jagaan anak yatim tu ada yang agak daif. Macam banyak serba kurang sana sini. Jadi kita pihak Yayasan Maghfirah terpanggil untuk membantu mereka ini. Kalau kita rumah kita sendiri pun atap bocor ke, elektrik apa ada masalah sana sini pun, kita rasa macam nak terus perbaiki. Tapi anak-anak yatim ini ataupun pihak pusat jagaan ini dengan kos yang begitu terhad yang sedia ada pada mereka itu, sangatlah kita mengharapkan sumbangan daripada penonton-penonton semua. Dan satu pesan saya, bersempena dengan musim-musim penularan wabak ini, kejap naik kejap turun Hanif, ingat ini pesan Nabi SAW. Sabda Nabi, wallahu fil aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Maksudnya Nabi kata Allah akan tolong hambanya selagi mana hambanya tolong saudaranya yang lain. So maknanya cara untuk menjemput bantuan Allah dalam hidup kita, rezekinya, kesihatannya, kebaikan semua tu adalah dengan kita membantu orang lain, dan orang lain tu salah satunya adalah anak-anak yatim ini. Ya, insya-Allah. Masya-Allah, sangat baik penjelasan dari Ustaz. Insya-Allah kempen ini dipermudahkan. Amin. Kempen seerat 2 jari. Terima kasih banyak Ustaz Ilyas Ismail, duta ni bersama dengan saya di sebelah, duta kempen seerat 2 jari kan sudah bersama kami. Insya-Allah kita berjumpa lagi Ustaz. Insya-Allah. Salam Ramadan, selamat berpuasa kita ucapkan. Kembali insya-Allah. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini ada satu perkongsian berkenaan dengan gandingan istimewa. Tadi kita bawakan bacaan ayat suci Al-Quran pada awal pembukaan MSI. Kali ini kita nak tengok perkembangan intim dengan gandingan istimewa yang bersama dengan Sam Bang Fiz. Teruskan bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Jangan ke mana. Terpijak ona dan duit, carilah penawar untuk mengubati. Sekiranya diri tidak diberkati, laluilah jalan yang Allah redai. Andai hidup kita gelap gelita, taatkan Allah, ikuti Rasul mulia. Hijrahlah hijrah mencari sinarnya. Hijrahlah hijrah, hijrah ke sana. Sekiranya
diri kita dihanyuti. Tibalah waktunya kita menginsafi. Usia yang muda usah dibaziri. Dunia dicari, akhirat dikejari. Semaikanlah iman, takwa di dada, jiwa dan jasad mencari jalan bahagia. Hijrahlah hijrah mencari sinarnya. Hijrahlah hijrah, hijrah bersama. Andainya terpijak ona dan duri, carilah penawar untuk mengubati. sekiranya diri tidak diberkati, laluilah jalan yang Allah redai. Hijrahlah hijrah mencari sinarnya. Hijrahlah hijrah, hijrah bersama. Allah, Allah, Allahu Allah, 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 Allahu Allah, 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 Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Allahu. Hebat. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ada lagi ke? Okey. Selamat datang ke semua intim dan juga Sam Bang Fiz. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, ini antara kolaborasi terbaru. Ya. Dan untuk norma baharu ni kita beginilah ya, beramai-ramai macam ni, macam berbaris ikut atas bulatan semua masing-masing. Kami patuh. Dan kita selanting macam ni dan rakan-rakan saya pun nanti di sana tak jauh boleh masuk kita rumah kat ni. sini. Raya mereka tunggu giliran ni, tunggu nak masuk. Mungkin kita nak mulakan bagaimana kolaborasi ini terjadi di antara kalian. Okey, kita ditawarkan oleh Smiley River, sebuah label produksi yang menawarkan untuk kita bekerjasama. Peringkat awal dia tawarkan pada Intim sebab lagu ni lagu irama nasyid kan. Okey. So kita dikatakan ada gabungan yang dia nak gabung jalin kan tu. Tiba-tiba kita dapat berita yang dijodohkan tu ialah dengan Sam Bang Fiz. Masa mula-mula tak tahu pun. Tak tahu siapa kan. Tiba-tiba alhamdulillah rezeki kita dapat dengan Sam Bang Fiz. So, kita pun tak sangka Sam boleh bawa lagu nasyid seumpama ni kan. Selalu kita dengar lagu Bobo Boy. Banyak lagu. Sekali tiba dia boleh nyanyi dan Sam ni selalu cakap kan dia jarang nyanyi lagu bercakap laju ni. Ya. Jadi Sam, macam mana permulaan bila dapat tahu sebenarnya dengan Intim genre sebegini? Bila manager saya call, dia kata macam okey, Intim ada satu lagu ni nak featuring Sam kan. So Sam kata kena dengar lagu dululah kan. Takut kalau terlampau deep ke apa ke, takut kita tak boleh bawa kan. Tapi alhamdulillah proses recording mengambil masa dalam seminggu je. Dan abang-abang Intim pun percaya kepada Sam kan. So alhamdulillah benda dimudahkan. Lagu pun mudah, mesejnya tepat, mencari sinar. Keluar pun bulan Ramadan, bulan mulia dan alhamdulillah ada job. Jadi Sam, ini kolaborasi pertama Sam bersama kumpulan Intim kan. Jadi kiranya satu pengalaman yang baru, genre yang baru. Ada tak rasa sikit kekok untuk menyanyikan genre-genre sebegini? Dia mesti kekok tapi cabaran tu best. Faham tak? Bila kelainan tu yang orang nak. Dan bukan orang saja, kita orang pun nak kelainan, betul tak? Jadi kolaborasi ini dua genre yang berbeza tapi last kali mesej dia sama juga, untuk Allah juga. Kita hidup untuk Allah juga. So sama-sama lah kita bergabung. Bang Fiz sebelum ni memang ada lagu-lagu yang
Lagu Bang Fiz pun ketuhanan juga tapi tersirat. Betul. Kita tak direct. Betul. Okey. Tapi sebab lagu ni adalah mencari sinar ataupun hijrah lah. Hijrah seseorang itu I macam sinar. mana kan? Oh, boleh relate Can relate Macam Sam sendiri pun mungkin fasa hijrah itu pun ditunjukkan juga. Maknanya kita dapat tengok ianya berlaku pada Sam juga. Maknanya Dengan lagu ni. Dah lama dah hijrah sebenarnya. Tapi intim macam lagi memberi support lah kat situ kan. Jadi Sam pun daripada dulu pun berdoa lah bila lah aku nak sebut nama Allah dan Rasul di dalam lagu Bang Fiz. Tapi benda tak sampai-sampai kan. Jadi bulan ini doa saya dimakbulkan. Alhamdulillah. Okey, dari sudut intim melihat kepada gabungan ni, sebab kita tahulah intim, sebab dulu pun saya pernah cakap benda ni, kita membesar dengan lagu intim yang genre-nya kecintaan semua tu kan. Bagaimana penerimaan peminat dengan gabungan ni? Mungkin boleh kongsikan? Alhamdulillah kita tengok feedback even di YouTube Smiley River juga komen-komen memberikan satu maklum balas yang baik, yang positif, dan mereka suka dengan gabungan ni lah. Sebab gabungan ni sangat unik sebab mungkin ramai yang tak menjangka intim dengan Sam Bang Fiz. Sebelum ni kita pernah beramai lagi dengan artis lain Kai Bahar dengan Alif Sata kan. So bila digabungkan nasyid dengan genre punk rock ni, dia satu orang kata resepi yang sangat orang nak cuba dengar lah, orang nak rasa kan. Kalau macam makanan tu orang nak rasa lah. Betul. Tapi kalau jangan sebut makanan pagi-pagi ni. Awal lagi ni. Min, dia macam resepi di bulan Ramadan. Cuba try lah. Cuba try. Lagi orang nak dengar. Dia macam goreng pisang cheese lah. Betul. Dan alhamdulillah bila kita bekerjasama dengan Sam, sebenarnya sangat dia ada macam ada chemistry kat situ lah. Memang macam Sam kata tadi, sesi recording tu walaupun seminggu tu keseluruhannya, tapi rakaman sebenar tu dalam beberapa jam je. Betul. Dalam 3-4 jam settle. Shooting video klip pun sama juga. Semuanya berjalan dengan lancar dan smooth je, cantik je. Saya ada terbaca satu komen, maaf. Sejak menjak keluar Aisina terus keluarkan lagu baru, mencari sinar terus. Nampak dia boleh kait kat situ. Ini bukan main lagi komen dia, sinar-sinar. Lagu ini adalah dihasilkan secara keseluruhannya. Kalian berdua terlibat sama? Kalian semua? Susunan muzik oleh Sam dengan engineer dia Saiful. Tapi komposernya adalah Allahyarham Ahmadi Hassan, seorang legenda nasyid. Lagu tu memang asalnya dia nak nyanyi pada tahun 2000 sebab legenda ni tahun 70-an 80-an. Tapi demo tu dibuat tahun 2000, memang dah ada rap. So tak sempat dirakamkan oleh Allahyarham. So kita alhamdulillah dapat. Dia punya elemen dangdut tu yang sedap. Oh, dangdut ada sedikit lah macam dia elemen apa, gazal ke macam catchy sikit. Gazal ke dangdut kan, dia macam padang pasir sekejap, dia sambung balik tadi. Dia maknanya selepas pun ada juga. Selepas 21 tahun lagu ni dicipta, dia dapat direalisasikan, dirakamkan, dihasilkan dan disampaikan kepada masyarakat. Kenapa tempoh tu sampai 21 tahun? Macam mana penemuan semula? Itu kena tanya. Sebenarnya Smiley River Online ni adalah syarikat anak kepada Allahyarham Ahmadi Hassan. Jadi beliau memang sentiasa orang kata nak menyegarkan, menyuburkan karya-karya daripada Allahyarham sendiri. Jadi saya melihatkan kolaborasi yang kiranya menjadilah seperti ini. Mungkin saya lepas ni nak keluarkan lagu-lagu dengan kumpulan nasyid yang lain pula. Sam. Kemungkinan lama je saya. Sekarang ni macam zaman sekarang apa saja pun boleh, genre pun dah tak penting, dah tak ada peraturan dah tak ada apa kan, gabung dan kita hasilkan sesuatu saja. Bagi Sam lah. Benda tu open lah sekarang. Dari sudut penerimaan peminat Sam sendiri dan Bang Fiz secara keseluruhannya bagaimana? So far macam abang tadi kata, semuanya positif, masih lah. Bunkers pun diorang okey dengan apa yang Sam buat, dan so far alhamdulillah tak ada masalah lah. Semua orang suka. Tak ada kena kecam lah. Tak ada kena kecam, alhamdulillah. Dapat sinar. Sinar. Okey, sebenarnya kita ada satu permintaan untuk persembahan penutup nanti, kita minta nyanyikan semula lagu ni lagi sekali. Oh ya? Boleh Boleh tak? Boleh Sam? Sebab tak puas dengar yang rap tadi tu. Sebab dia masuk sekejap sangat, jadi kita nak panjangkan. Masya-Allah. Nuzul Al-Quran ni kita belanja sikit lah boleh ya? Boleh. Mungkin perancangan seterusnya apa sekarang dalam fasa Ramadan ini, apa perancangan kalian berdua? Mungkin intim terlebih dahulu. Kita sebenarnya ada satu single lagi yang nak akan rilis. Itu kita dengan penyanyi nasyid daripada Perancis dan juga dengan UK. Tajuk dia God's Love. So dah siap dalam muzik audionya.
tengah nak siapkan muzik video lah. Bila Selepas raya lah mungkin kita target keluar. Tapi di channel Intim Digital, kita ada YouTube channel Intim Digital. Untuk Ramadan ni kita release satu package untuk Nuzul Quran ni, sebenarnya Quran. Yang mana kita ada 30 juzuk bacaan Al-Quran berserta dengan terjemahan bahasa Melayu. So this is very exclusive sebab dia the whole Quran ada berserta dengan terjemahan, so boleh check di YouTube channel. Dah dikeluarkan sepenuhnya? Dah ada. Semua dah. InsyaAllah. Baik. Sam, perancangan Bang Fiz lah. Ya, Bang Fiz. Bang Fiz kita orang studio saja sekarang ni for now sebab tak ada show kan, tak ada buat apa kan. Jadi banyak lagu yang kita orang dah rekod, banyak isu semasa yang kita orang nak ketengahkan juga akan datang ni. Takutnya dengar. Antaranya Sam sebab gaya dah macam wakil rakyat dah tu. Tak, kita kena serius. So macam it's all recording punya proses lah. Kita orang akan update time to time insya-Allah. InsyaAllah. Okey, syabas dan tahniah juga kita ucapkan. Terima kasih. Lepas ni kena tunggu sebab kita nak minta rekod personal lah. Intim. Okey. Kita nak war-warkan sesuatu kepada anda semua. Ini mengenai, kita kan dah nak menuju ke raya, setengah bulan lagi menuju raya. Jadi anda boleh kongsikan ucapan raya anda di Instagram, Facebook dan juga Twitter menggunakan hashtag Havoc Nak Raya 2021 sehingga 2 Mei ini. Ucapan yang terpilih akan disiarkan dalam program Havoc Nak Raya pada malam raya 11 malam di TV3 dan anda kena pastikan akaun media sosial anda dalam tetapan umum. Okey, itu tentang Havoc Nak Raya. Kami di Malaysia hari ini juga mengharapkan ucapan daripada anda. Rekod 30 saat pun alhamdulillah dah. Bersyukur dah sangat kami untuk ucapan hari raya. Kita akan tayangkan di MHI. Mana-mana siaran raya nanti insya-Allah kita akan tayangkan. Hantar sahaja ke FB kami, Instagram kami ataupun ada email wartawan yang kita sertakan di caption dan sebagainya. Okey? Jadi insya-Allah kita jumpa lagi esok di MHI. Jaga diri semua, jaga SOP lagi. Kita belum menang lagi insya-Allah. Silakan Hanif Miswan. Ya, mungkin secara ringkasnya ucapan Ramadan kalian dan juga raya nanti insya-Allah boleh mulakan Intim terlebih dahulu. Kita ucapkan salam Nuzul Quran hari ini 17 Ramadan. So kita teruskan bacaan Al-Quran kita. Semoga ini adalah Ramadan yang terbaik kita buat pada tahun ini insya-Allah. Insya-Allah. Sam sikit. Kepada peminat Bang Fiz dan peminat Intim, dengarkanlah lagu Mencari Sinar di Smiley River YouTube, Instagram dan supportlah lagu ini. Ya, insya-Allah. Terima kasih kalian kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Sekali lagi ya Mencari Sinar boleh ya? InsyaAllah. Tapi kali ini Sam kita simpan terus kat situ tengah-tengah. Jangan nak sorok-sorok. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah esok di MHI. Assalamualaikum. Silakan. Andainya terpijak ona dan duri, carilah penawar untuk mengubati. Sekiranya diri tidak diberkati, laluilah jalan yang Allah redai. Andai hidup kita gelap gelita, taatkan Allah, ikuti Rasul mulia. Hijrahlah hijrah mencari sinarnya, hijrahlah hijrah, hijrah ke sana. Sekiranya diri kita dihanyuti, tibalah waktunya kita menginsafi. Usia yang muda usah dibaziri, dunia dicari, akhirat dikejari. Semaikanlah iman, takwa di dada, jiwa dan jasad mencari jalan bahagia. Hijrahlah hijrah mencari sinarnya, hijrahlah hijrah, hijrah bersama.
Seandainya terpijak ona dan duri, carilah penawar untuk mengubati. Sekiranya diri tidak diberkati, laluilah jalan yang Allah redai. Andai hidup kita gelap gelita, taatkan Allah, ikuti Rasul mulia. Hijrahlah hijrah mencari